Jangan tutup kamera Okey. So tengok balik soalan ni. Okey. So dekat sini dia dah bagi, okey, dia dah bagi semua nilai-nilai X dan dia bagi semua nilai-nilai Y. Aziz, kenapa awak tutup kamera? Aziz. Oh Aziz. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz, tolong buka kamera boleh tak? Okey. Okey, so dekat sini, okey, dia cakap paksi X, okey, dia punya skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, maksudnya kita punya paksi X gandaan 1. Okey, nombor-nombor gandaan 1. Okey, kalau 2 cm kepada 2 unit, maksudnya nombor-nombor kita skala dia adalah gandaan 2. Okey, 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya lah. Okey. So, dekat sini 2 cm ni bermaksud jarak daripada kalau awak tengok kertas graf ni, kita ada bentuk kotak line garisan hijau tebal. Bentuk kotak sebesar ni kan. So 2 cm tu adalah jarak daripada sini sampai sini. Ini bernilai 2 cm. So kita kena ikut skala 2 cm yang soalan cakap lah. So tak, sebab apa? Sebab minggu lepas ada yang buat skala guna ada yang buat skala dia tak ikut setiap 2 cm 2 cm. Dia buat dekat sini. Sini 1, sini 2, sini 3, macam tu. Yang ni tak ikut skala. Yang ini jarak antara nombor-nombor ni bernilai 1 cm sahaja. Ini tak betul. Dia mesti jarak dia daripada asalan ataupun daripada kosong ni, dia mesti 2 cm 2 cm. Baru betul kita punya skala.
So paksi X dekat sini, okay, 2 cm kepada 1 unit. So sini kosong. Okay. Setiap 2 cm, sini 1. Okay. Sini 2, sini 3, sini 4. Sini negatif 1, sini negatif 2, sini negatif 3, sini negatif 4. Okay. Itu jarak 2 cm antara nombor. Okay. Kemudian untuk paksi Y dia kata 2 cm 2 unit. So 2 unit maksudnya gandaan 2. Okay. Nombor-nombor dia nombor gandaan 2. So dia tak boleh start lah daripada 1, 2, 3, 4 macam paksi X. Okay. Sebab paksi X 1 unit. Okay. Kalau 2 unit dia mesti start dengan 2. Okay. 2, 4, 6, 8. Okay. So sama juga dengan sebelah bawah. Okay. Negatif 2. Okay. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Okay. Kemudian kita pulakkan koordinat setiap pasangan koordinat. Okay. So X negatif 1, Y 10. Okay. So X negatif 1, Y 10 ni maksudnya negatif 1 dengan 10. Kita cari koordinat negatif 1, 10 ni dekat mana. Okay. So negatif 1 dan 10. Okay. Sini satu lagi 10. Okay. So dekat sini negatif 1 dan 10. Okay. Buat X dekat situ. Okay. Tandakan dengan guna X kecil itu. Okay. Kemudian koordinat 0, 4. Okay. So 0, 4, X 0, 4. Okay. So X 0, Y 4 dekat sini. Okay. Dekat atas 4. Kemudian 1, 0. Okay. So 1, 0 dekat X1, okay, Y0. Kemudian 2, negatif 2. Okay. 2, negatif 2. Okay. X2, Y, negatif 2. Okay. Kat sini. Lagi 3, negatif 2. 3, negatif 2. 3, negatif 2 dekat sini. Dan 4, 0. 4, 0, X4, Y0 dekat sini. Dan last kali 5, 4. Okay. 5, 4. 5, 4. Oh, tak cukup. Okay, sini 1. 5, 4. Okay, sini 1. Okay, sorry, graf cikgu ni cikgu buat tak cukup. Okay, sebelah positif. Okay, sepatutnya kena sebelah kiri sikit. Okay, so lepas dah plotkan semua dan kita kena tarik lah. Okay, daripada sambungkan semua tanda-tanda X yang kita dah tanda. Okay, sambungkan. So dekat sini, okay, kita ada 2 X, 2 tanda yang duduk dalam satu garisan yang sama. Yang ini, okay, bila kita nak sambungkan, kita tak boleh sambung dia straight. Okay, tak boleh sambung straight macam ni. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah graf kuadratik. Okay, graf yang persamaan dia X dia berkuasa 2. Okay, kalau X dia berkuasa 2, graf dia mesti berlengkung macam ni. Okay, dia tak boleh straight macam tu, tak ada. Okay, dia mesti lengkung. Sorry. Okay, so kat sini tak boleh lengkung macam ni lah. Okay, tak boleh straight macam ni, kena lengkungkan dia sikit. Okay, so kat sini, okay, kena mesti lengkung macam ni sikit. Okay. Dan tarik sini, dan tarik sini. Okay, Aziz, betulkan balik awak punya graf.
Amir Haziq, boleh cakap tak Amir Haziq? Amir Haziq, boleh cakap tak? Amir Haziq, awak boleh cakap tak? Amir Haziq, betulkan balik awak punya graf. Aku tak tahu awak boleh cakap ke tak. Dah betulkan belum, Muhammad Amir Haziq? Graf awak. Muhammad Haziq, dah betulkan dah? Oh, Muhammad Haziq. Ha? Tengah buat Tengah buat. Ya. Dah siap ke tak lagi? Cikgu nak ambil benda lain pula ni. Okey, dah Okey, jom tengok beberapa soalan sebelum cikgu masuk bab 9 hari ni. Okey, diberi Y sama dengan 5 tambah 3X tolak 2X kuasa 2. Cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 3. Okey, so dia bagi satu persamaan dekat kita. Okey, Y sama dengan 5 tambah 3X tolak 2X kuasa 2. Dan dia suruh cari nilai Y bila X sama dengan negatif 3. So macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, kita kena gantikan nilai X negatif 3 ni, ganti dekat dalam persamaan dekat tempat X. Mana tempat yang ada X kena gantikan dengan negatif 3. Okay. So Y sama dengan 5 tambah 3X tolak 2X kuasa 2. Okay. So Y sama dengan 5 tambah 3X. 3X 3 darab X. So 3 darab. Okay. Darab, jangan letak darab negatif 3 macam ni. Okay. Mesti letak dalam kurungan. Okay. 3 darab negatif 3. Okay. Tolak dengan 2. Okay. X kuasa 2. Okay. X kuasa 2. Dekat sini kita nak ganti dekat X ni juga nilai negatif 3. So disebabkan X ni bernilai negatif. Okay. Sebarang nombor negatif yang perlu dikuasakan mesti wajib letak dalam kurungan. Okay. Negatif 3 kuasa 2. Okay. Kalau awak tak letak dalam kurungan, nanti awak kira dalam kalkulator jadi salah. Okay. So 5 tambah dengan 3 darab dengan negatif 3. So 5 tambah dengan negatif 9. Okay. Kemudian tolak dengan 2 darab negatif 3 kuasa 2. Okay. Negatif 3 kuasa 2 mesti dapat positif. Darab dengan 2 darab 9. Okay. Kemudian 5 tambah negatif 9. 5 tambah negatif 9 tolak 2 darab 9. 2 darab 9, 18. Okey, so 5 tambah negatif 9, negatif 4. Negatif 4 tolak 18, negatif 24.
2. Okey, so jawapan dia adalah C. Kemudian soalan nombor 7. Jika titik P3 memuaskan fungsi y sama dengan 1 tolak 2x bahagi per 5, cari nilai P. So nilai P dekat sini mewakili koordinat x. 3 mewakili koordinat y. Memuaskan fungsi ni maksudnya kalau dekat graf, kalaulah persamaan ni kita lukis graf, memuaskan, katalah contohlah graf dia macam ni, keadaan graf dia. Contohlah graf dia, ni contoh saja. Katalah graf dia macam ni, maksud memuaskan tu maksudnya titik P3 ni dia mesti berada di atas garisan graf. Dia mesti berada di atas garisan graf. Mesti duduk atas garisan. Itu maksud memuaskan. Itu maksud memuaskan ketaksamaan. Dia mesti duduk atas garisan. Itu maksud perkataan memuaskan. Kalau titik tu tak duduk atas garisan, kita tak panggil dia memuaskan sesuatu fungsi. Dia mesti wajib duduk atas garisan. So, sebarang titik yang berada di atas garisan graf, kita boleh kita nak cari salah satu daripada koordinat dia. Kat sini kita nak cari P kan. So P ni mewakili koordinat X. So kita kena gantikan koordinat Y dekat dalam persamaan tu lah. Y sama dengan 1 tolak 2X bahagi dengan 5. So titik yang kita ada adalah P3. So P ni mewakili koordinat X, 3 mewakili koordinat Y. So gantikan tempat Y dengan nilai Y, tempat X dengan nilai X. So dekat sini Y kita bernilai 3. So tempat Y gantikan dengan 3. 1 tolak 2. Tempat X adalah huruf P. So gantikan dekat tempat X ni dengan huruf P. So dia jadi 1 tolak 2P bahagi dengan 5. So sampai step ni persamaan linear lah. Pindah-pindah nilai tu. Yang ni kalau awak masih tak kuasai, masalah sikit. Nak selesaikan benda ni. So kena kuasai lah persamaan linear pindah-pindah ni. So dekat sini 5 kita bawa naik ke sebelah kiri. So 5 ni dalam keadaan per ni maksudnya dalam keadaan bahagi. So bawa pindah pergi sebelah kiri, dia akan jadi 3 darab 5. Dia akan tukar jadi darab 1 tolak 2P. So 3 darab 5, 15 sama dengan 1 tolak 2P. Kemudian bawa 1 pergi ke sebelah kiri. So dia jadi 15 tolak 1 sama dengan tolak 2P. Kenapa ada tolak sebelum 2 tu? Sebab dekat atas sebelum tu pun memang dia ada operasi tolak. 2P tu dia tak pindah pun. So kita ikut apa operasi yang ada di depan 2P, itulah operasi yang kekal. So 15 tolak dengan 1, 14. 14 sama dengan negatif 2P. So 14 sama dengan negatif 2P. So nak cari P. Tinggalkan P di sebelah kanan. Tak perlu bawa ke sebelah kiri. So bawa negatif 2 pergi ke sebelah kiri. So negatif 2 pergi ke sebelah kiri jadi apa, Nafis? Bawa pindah negatif 2 ke sebelah kiri jadi Positif. Positif. Bagus. Salah. Kenapa jadi positif? Sebab dia ubah. Sebab dia ubah ke tempat lain. Sebab dia ubah ke tempat lain. Okey, cikgu tukar soalan ni sikit. 14 sama dengan negatif 2 tambah P. Kalau yang ni pindah negatif 2 pergi sebelah jadi apa pula? Nafis? Tadi yang atas awak cakap, Negatif 2 terpindah. Negatif 2 pindah pergi sebelah kiri jadi apa pula? Positif.
Kenapa jadi sama? Soalan tak sama. Atas 14 sama dengan negatif 2pi. Bawah 14 sama dengan negatif 2 tambah pi. Soalan tak sama, macam mana cara pindah boleh jadi sama? Kenapa jadi dua-dua pindah jadi positif? Joshua, 14 sama dengan negatif 2pi, pindah negatif 2 ke sebelah kiri jadi apa Joshua? Cikgu, boleh repeat? Ini soalan ni yang 14 sama dengan negatif 2pi, kita nak cari nilai pi, so kita nak pindahkan negatif 2 pergi sebelah sana, pergi sebelah kiri. So pindahkan negatif 2 pergi sebelah kiri, dia jadi macam mana nak tulis? Positif 2. Positif 2, macam mana nak tulis sebelah kiri ni, nak tulis macam mana? No, if negative go to kiri, then positif. Yelah, macam mana nak tulis? Nak tulis dia macam mana? Macam mana nak tulis kali dengan 14 tu? Takkan nak tulis 2, takkan nak tulis positif 2 saja. Habis 14 nak tulis dekat mana? Dah lupa habis dah ni semua ni. Muhammad Aziz, negatif 2 pindah ke sebelah kiri jadi apa? Aziz. Cikgu. Negatif 2 pindah pergi sebelah kiri jadi apa? Aziz. Cepat Aziz, pindah pergi sebelah kiri jadi apa? Aziz, pindah pergi sebelah kiri jadi apa? Aziz, dengar tak cikgu panggil ni? Cikgu tanya ni. Dengar. Ingat jadi apa? Negatif. Negatif. Apa yang negatif? Negatif. Awak cakap negatif, cikgu nak tulis apa pun cikgu tak tahu nak tulis apa. Awak cakap negatif je. Apa yang negatif? Ramai dah yang lupa ni, Pak Ika, pindah negatif 2 pergi sebelah jadi apa? Pak Ika? Pindahkan negatif 2 ke sebelah kiri. Nak tulis apa? Nak jadi macam mana rupa dia? Baiklah, dengar tak? Baiklah, dengar tak? Halo. Ada orang tak? Baiklah, boleh dengar tak?
bercakap ke tak bercakap? Cikgu pun tak tahu. Kita tak dengar suara awak. Amirul, pindah negatif 2 pergi sebelah dia apa Amirul? Pak Amirul, selamatkan kawan-kawan awak ni. Negatif 2 pergi sebelah. Macam mana Jadi nak tulis? darab. Jadi? Nak tulis dia darab. Tulis dia macam mana? 14. 14. Darab. Kurungan. Kurungan. Okey. Negatif 2. Negatif 2. Okey. Soalan cikgu. Okey. Soalan cikgu, kenapa darab? Kenapa darab? Sebab negatif 2 tu dia tak ada simbol tambah dekat P. Dia macam dia rapat tau. Dia tak ada tambah tu lah. Okey, dia rapat maksudnya dia operasi apa? Dia operasi. Okey, negatif 2 dengan P tak ada operasi kat tengah-tengah dia rapat. Maksudnya dia sedang dalam keadaan operasi apa? Bila huruf yang dengan nombor rapat, dia dalam keadaan operasi apa? Bagi. Bahagi. Bukan. Bahagi mesti ada. Bukan. Bahagi macam ni. Ini baru bahagi. Ada per. Bahagi macam lain. Dia macam. Okey. Itulah cikgu tanya awak, negatif 2 dengan P tu, awak cakap tak ada operasi. So bila tak ada operasi, dia operasi apa? Dia bermaksud operasi apa? Awak kata operasi bahagi. Bahagi ada ni bahagi dia ada per. Bahagi ada lain. So yang ni negatif 2 P ni operasi apa? Negatif 2. Operasi negatif 2. Mana kita ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Operasi negatif tak ada. Tak tahu. Operasi. Inilah operasi darab. Negatif 2 P ni lah operasi darab. Tak ada operasi di tengah tu, maksudnya operasi darab lah. Okay. So yang mana yang cakap pindah jadi positif, okay, awak bukan kena tengok nombor 2 tu positif ke negatif. Kita nak pindahkan negatif 2. Negatif 2 ni dia duduk dengan P. So bila nak pindahkan negatif 2, kita nak pisahkan negatif daripada P. Okay. So untuk nak pisahkan negatif 2 daripada P, kita kena tengok di antara negatif 2 dan P tu. Apa operasi di antara negatif 2 dan P? Bukan tengok 2 tu positif ke negatif. Okay. Kalau awak asyik tengok nombor tu positif atau negatif, okay, sampai bila-bila pun awak tak akan jumpa bila awak pindah jadi darab atau bahagi. Kalau awak asyik tengok nombor tu positif ke negatif. Okay. Mesti sentiasa pindah jadi tambah ataupun jadi tolak. Itu je. Awak tak jumpa pindah jadi darab atau bahagi. So tak boleh tengok nombor tu positif ataupun negatif. Kena tengok operasi di antara nombor dan nombor yang nak dipindahkan dan yang tak pindah tu. So dekat sini kita nak pindahkan negatif 2. P tu tak pindah. So tengok operasi di tengah-tengah 2, negatif 2 dan P. Bukan tengok negatif 2 tu. So tengah-tengah kat sini operasi dia darab. Okay. Dan huruf duduk rapat, dia bermaksud operasi darab. So bila pindah ke sebelah, bukan tukar jadi tukar. Okay. 14 bawa pindah 2 negatif 2 ke sebelah kiri, dia jadi operasi bahagi, bukan jadi tambah. Okay. So P sama dengan negatif 7. Okay. Kalau awak tukar jadi tambah pergi ke sebelah, sampai ke sudah awak tak jumpa jawapan dekat A, B, C, D. Okay. Satu pun tak ada yang sama dengan yang awak kira kalau awak pindah pergi sebelah. Jadi boleh faham tak Nafis? Joshua? Boleh faham? Ya, boleh. Boleh. Nafis boleh faham tak? Boleh. Amir Haziq, boleh cakap tak Amir Haziq?
Ingat Ramai dengar. hati. Baru boleh dengar. Okey, soalan nombor 9. Okey. Ajar berikut menunjukkan graf fungsi y sama dengan negatif 2x kuasa 3 tambah 13. Cari nilai n. So nilai n ni merujuk kepada koordinat y dekat sini. Okey, so kalau awak tengok ni dia bagi graf. Soalan tadi dia tak bagi graf. Okey, soalan ni dia bagi graf, awak tengok titik yang dia letak tu berada di atas garisan graf. Okey, so bila titik berada di atas garisan graf, dia sama maksud dengan kalau dia tak bagi graf, dia guna perkataan memuaskan sesuatu persamaan ataupun memuaskan sesuatu fungsi. Okey, fungsi ini dengan persamaan benda yang sama. Okey. Okey, biasa kita sebut persamaan kan, persamaan. Fungsi ini adalah persamaan adalah fungsi. Okey. Sebabkan tajuk dia graf fungsi, sebab tu dia pakai nama fungsi. Okey. Tapi rupa dia tu rupa macam persamaan lah. Y sama dengan. So kalau dia bagi graf, titik tu akan berada di atas graf. So nak cari nilai n, kita akan gunakan koordinat negatif 3n tu untuk ganti masuk ke dalam kita punya persamaan. So y sama dengan negatif 2 darab x kuasa 3. So darab x kuasa 3 dekat sini x kuasa 3 tambah 13. So y kita apa? Y kita adalah n. So gantikan tempat y dengan n. N sama dengan negatif 2 darab x kuasa 3. So x kuasa 3 ni kena letak dalam kurungan. So berapa nilai x? Nilai x negatif 3. So negatif 3 kuasa 3 tambah dengan 13. So n sama dengan negatif 2, selesaikan dulu yang kuasa 3 ni. Negatif 3 kuasa 3, dapat berapa? Negatif 27. Tambah dengan 13. So negatif 2 darab dengan negatif 27. Nombor negatif darab dengan nombor negatif, jawapan mesti positif. So 54 tambah dengan 13. So 67. So jawapan dia D. Boleh? Boleh faham tak? Boleh Boleh. Okey. 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 So, minggu lepas cikgu tak ada bagi homework kan? Semua sunyi je. Tak ada pun nak tanya. Cikgu tak ada homework ke minggu tak ada homework ke minggu ni? Okey, minggu ni cikgu tambah lagi homework. So, minggu lepas tak ada kan. Okey, nanti cikgu akan bagi satu homework tajuk ni untuk buat graf Okey. So hari ni cikgu nak masuk sikit bab 9. Okey, laju dan pecutan. Okey. Laju dan pecutan. Okey, laju. Okey, cikgu cerita sikitlah. Okey, apa itu laju, apa itu pecutan. Okey. Laju ni maksudnya sebarang objek yang sedang bergerak. Okey, apa saja objek, tak kisahlah objek tu benda hidup ke, benda bukan hidup ke. Okey. Bila bergerak akan wujud laju. Okey, akan ada kelajuan. Okey. Okey, semut berjalan ke, semut pun ada kelajuan. Okey, sebarang objek yang sedang bergerak, okey, dia akan mempunyai laju. Okey, itu laju. Kalau pecutan pula, pecutan ni kenderaan tu sedang bergerak tapi dia tingkatkan dia punya kelajuan. Okey, so pecutan ni contoh macam katalah dia sedang bawa 80 km per jam. Okey. Kemudian dia tekan minyak, okey, katalah dia bawa kereta, dia tekan minyak, so meter dia naik 100 km per jam. Daripada 80 naik ke 100
km per jam. So perubahan laju daripada 80 hingga 100 km per jam tu, waktu itulah berlaku pecutan. Okey. Itu beza laju dengan pecutan. Okey, laju ni okey, daripada keadaan dia tak bergerak, dia bergerak, ada kelajuan. Okey, pecutan ni dia sedang bergerak. Sedang bergerak, cumanya dia daripada satu kelajuan dia berubah kelajuan nilai yang sama ada dia tingkatkan kelajuan dia ataupun dia kurangkan kelajuan dia. Dekat situ okey, kita panggil itu adalah suatu pecutan. Okey. So hari ni cikgu nak tunjuk nak tengok nak ajar laju dulu. Okey. Okey. So sebelum cikgu nak ajar laju ni, okey, cikgu nak setiap orang, okey, yang dah hafal lah, okey, apa yang belum hafal, okey, boleh salin yang ni dulu. Okey, pertukaran unit. Okey, sebab dalam tajuk ni pertukaran unit sangat-sangat penting. Okey, pertukaran unit. Okey, untuk yang pertama untuk jarak. So jarak kita ada kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Okey. So daripada kilometer nak tukar pergi meter, meter nak tukar pergi sentimeter, sentimeter nak tukar pergi milimeter. Begitu juga sebaliknya, patah baliklah. Okey, unit kecil nak pergi unit besar nak pergi unit kecil. Okey. So unit besar, paling besar kilometer lah, paling kecil milimeter. Okey. So kilometer nak tukar pergi meter mesti darab dengan 1000. Meter nak pergi sentimeter mesti darab dengan 100. Sentimeter nak pergi milimeter mesti darab dengan 10. Okey. So patah balik ke belakang daripada unit kecil ke unit besar pun nilai yang sama, cumanya dia operasi bahagi. Milimeter nak pergi sentimeter bahagi 10, sini bahagi 100, sini bahagi 1000. Okey, guna awak salin yang ni. Okey. Kemudian yang kedua, masa. Okay. So masa kita ada jam, minit dan juga saat. Okey, saat ni pakai simbol S lah, minit pakai M. Okey. So jam nak tukar pergi minit, minit nak tukar pergi saat. Okey, dan juga okey, patah balik ke belakang lah. Okey, jam nak pergi minit darab dengan 60, minit nak pergi saat darab dengan 60. Saat nak pergi minit bahagi 60, minit nak pergi jam bahagi 60. Okey, salin dulu. Okey, sebab lagi nak pakai yang ni. Jarak dengan masa ni. Dah, semua dah salin dah.
lagi. Tolong salin Okey, dah Okey, so kita nak tukar unit-unit kelajuan. Okey. So unit-unit kelajuan ni kita ada beberapa jenis unit kelajuan lah. Okey. Unit laju. Okey. Unit laju kita ada km, kmj negatif 1. So kmj negatif 1 ni adalah sama dengan km slash j. Okay. Dia adalah cara penulisan unit sahaja. Okay. So kmj kuasa negatif 1 ni sama dengan kilometer per jam. Okay. Lagi kita ada ms negatif kuasa negatif 1. Okay. Yang ini adalah m slash s. Okay. Yang mana yang huruf yang ada kuasa negatif 1 dekat huruf tu, dia akan duduk di bawah. Maksudnya dia akan duduk selepas per yang ada kuasa negatif 1. Kalau yang tak ada kuasa negatif 1, okay, dia duduk sebelum slash tu. Okay, slash kat sini maksudnya, okay, kalau kita tukar dia sama macam bentuk pecahan lah. Kita boleh letak juga kat sini. Okay. Kilometer per jam, kmj negatif 1 sama dengan km slash j, okay, sama juga dengan km per j. Okay. Slash tu maksudnya per. Okay. Slash j tu. Okay. Kalau kita tukar dalam bentuk pecahan, dia jadi km per j. Okay. So sama juga dengan ini, jadi m per s. Okay. Lagi sentimeter pun ada juga. Okay. Sentimeter per saat, cms negatif 1. Okay. So jadi cm slash s pun cm per s. Okay. Ini unit yang biasa. Ada lagi meter per minit. Okay. Meter per minit, m min negatif 1. Okay. Okay. M min negatif 1 ni maksudnya meter per minit. Okay. Meter per minit pun ada juga unit yang pakai unit meter per minit. Okay, minit dia tulis min. Dia tak tulis m saja. Okay, m tu untuk jarak punya unit. Lagi sentimeter per saat. Ini jelas kot. Okay, yang kebiasaannya yang ada dalam soalan lah. Okay. Okay, so kita nak tukar lah. Okay, kita nak tukar dari sesuatu unit ke unit yang lain. Okay, contohnya, katalah kita ada 28 ms kuasa negatif 1. Kita nak tukarkan dia kepada kmj kuasa negatif 1. So daripada meter per saat, kita nak tukarkan kepada kilometer per jam. So, apa step yang pertama? Step yang pertama, kita tukarkan dulu 28 ms kuasa negatif 1 ni. Okay. So, dia akan jadi 28 m, okay, per s. Kan tadi cikgu tulis kat sini kan. Kalau huruf yang ada kuasa negatif, okay, dia akan duduk di bawah per. Okay, dia jadi bahagi. So S ada kuasa negatif 1 dekat dia. So S duduk bawah lah, M duduk atas dengan 28. Okay, so tukarkan daripada bentuk unit macam ni, tukarkan kepada bentuk
pecahan. Okey, set 1 tukar kepada pecahan. Okey, so 28 M per S. Okey, so 28 M per S. Okey, so kita nak tukar kepada km per J. Okay. Km per J ni pun kita tukar kepada bentuk pecahan juga sebagi sama. Okay. So kalau tengok dekat sini, unit yang sebelah atas kita nak tukar daripada meter ke kilometer. Unit yang bawah kita nak tukar daripada saat ke jam. Okay. S ni maksudnya saat lah. Okay. So tengok balik dekat yang pertukaran unit yang cikgu bagi tadi. Okay. So meter nak tukar pergi kilometer, kena buat apa? Meter nak tukar pergi kilometer. Amir Haziq, nak kena buat apa Amir Haziq? Meter nak tukar pergi kilometer. Amir Haziq, meter nak tukar ke kilometer kena buat apa? Bahagi 1000. Bahagi 1000. Okey. So maksudnya okey, 28 kena bahagi dengan 1000. Okey. 28 bahagi dengan 1000. So yang bawah pula okey, daripada saat nak tukar pergi jam. Okey, saat nak tukar pergi jam. So kalau tengok dekat sini, okey, saat nak pergi jam, okey, dia lompat 2 unit. Okey, saat pergi minit baru pergi jam. Okey. So saat nak terus tukar pergi jam macam mana? Kita kena bahagi 60 2 kali. Okey. Saat bahagi 60 tukar kepada minit, bahagi lagi sekali 60 baru dia tukar kepada jam. Okey. So dekat sini apa nombor dia? Okey. So huruf yang tak ada nombor sentiasa bernilai 1. Okey. So kat sini adalah 1 saat nak tukar kepada nilai 1 jam lah. Okey. So nilai kat sini 1 bahagi dengan 60 bahagi lagi sekali dengan 60. Okey, 2 kali kita bahagi dengan 60. Okey. Kemudian kirakan nilai sebelah atas dulu. 28 bahagi dengan 1000. Okey, ambil jawapan dalam pecahan. Okey, jangan ambil dalam perpuluhan, ambil dalam pecahan. Okay. So nombor atas adalah 7 per 250. Okay. 28 bahagi dengan 1000, 7 per 250. Okay. Ambil dalam pecahan dia. Kemudian kat sini per, okay, 1 bahagi 60 bahagi 60. Okay. Ambil dalam pecahan juga. Okay. Kalau awak bahagi 1 bahagi 60 bahagi 60, kalkulator dia akan bagi satu bentuk, kita panggil itu nombor piawai. Okay. Dia bagi nombor panjang, dekat belakang tu ada darab 10. Darab 10 kecil kuasa negatif 0.4. Betul tak? Betul tak? Kalau awak tekan 1 bahagi 60 bahagi 60, dekat kalkulator, okay, dia bagi satu nombor yang panjang, dekat paling kanan dia ada letak darab 10 kuasa negatif 0.4. Betul Betul tak? Jumpa tak? Ada kan? Okey. Okey. So itu kita panggil nombor piawai. Itu tahun depan awak belajar. Okey, nombor bentuk piawai ni. Okey, so ambil jawapan dalam pecahan. So jawapan dalam pecahan, Muhammad Haziq, apa jawapan dia dalam pecahan? 1 bahagi 60 bahagi 60 dalam pecahan dapat apa Haziq? 2/7. Pecahan. 2.7 tu bukan pecahan, itu perpuluhan. Mana nak ambil jawapan dalam pecahan? 2/7 kan? 2/7. Banyak lah awak 2/7. Itu perpuluhan lah. Nak tukar pecahan pun tak tahu. Awak kena tekan button A, B, C. A, B/C. Tekan button tu, dia tukar kepada bentuk pecahan nanti. Berapa?
pecahan dia? Ha? Haziq, berapa pecahan dia? Tak. Nak tekan button tu tak perlu ambil masa yang lama kot. Tekan button je. 2. Ha? 2. Apa yang 2? Awak tekan apa dapat 2? Awak tekan balik, padam balik, tekan balik 1 bahagi 60 bahagi 60. Tekan sama dengan, lepas tu cari button A, B/C. Terus tekan button tu. Jumpa ke tak buttonnya? 1, 2, 6. Ha? Ha, nak baca nombor pun tak tahu hang. 1 Gelak per lagi, 36. gelak lagi. 1/36 pun takkan 36 tu. 3,600. Takkan kalkulator awak tu. Ha? 3,600. 3,600. Apa yang 36? 1/3,600. Okey. Sekarang kita nak masukkan dua-dua nilai pecahan ni dekat dalam kalkulator. Okey, macam mana nak masukkan dalam kalkulator? Dekat kalkulator awak kena tekan 7. Okey, guna simbol pecahan 250. Okey, per yang panjang tu guna simbol bahagi. 1/3,600. Kena buat macam tu. Tak boleh guna simbol pecahan, semua pakai simbol pecahan, tak boleh. Okey. Simbol per antara dua nombor pecahan tu mesti guna simbol bahagi. So, dah dapat simbol bahagi, yang ni jawapan akhir ni bolehlah bagi dalam, baru kita bagi dalam perpuluhan. Okey. Sebab dia kita nak tukar unit laju. Okey, nombor laju ni biasanya nombor bulat atau nombor perpuluhan saja. Okey, mana ada nampak nombor apa kelajuan dalam pecahan. Okey, 1/2 km per jam. Okey, tak pernah orang tulis 1/2 km per jam. Okey, dia mesti sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan saja. Okey. So hasil bahagi ni dapat berapa? Pak Ika. Dapat berapa Pak Ika hasil bahagi? Oh, Pak Ika. Pak Ika dapat apa? Bahagi? 500 per 5. Jawapan dalam perpuluhan, 100/8. 100/8. Okey. Betul, 100/8. Okey. So jawapan dia 100/8 kilometer J kuasa -1. Ataupun awak boleh tulis 100.8 km/J. Okey, mana-mana unit nak guna pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi biasa dalam soalan dia pakai unit yang kuasa negatif tu. Okay. Dia tak guna slash tu. Okay. So nak tulis bentuk slash ni pun boleh, nak tulis bentuk kuasa ni pun boleh. Okay. So dah 28, so maksudnya 28 meter per saat. Bila kita tukar kepada kilometer per jam, inilah nilai dalam kilometer per jam, 100.8 kilometer per jam. Okay. So 28 meter per saat sama dengan 100.8 kilometer per jam. Okey, ini nilai dia dalam kilometer per jam lah. Okey, satu lagi contoh. Okey, 12 ms -1
Okay, kita nak tukar kepada M min negatif 1. Okay, meter per minit. Okay. So, first kali tukar kepada bentuk pecahan. So, dia jadi 12M. Okay, yang ada kuasa negatif tu letak bawah. So, S duduk bawah. Dah duduk bawah, jangan letak lagi kuasa negatif 1. Dah turun bawah, kuasa negatif 1 tu dah hilang dah. Okay, letak dia punya huruf sahaja bila turun ke bawah. Okay. So, kita nak tukar kepada M per minit. Okay. Min kuasa negatif 1, letak bawah per. Hilangkan dia punya kuasa negatif. Okay, sekarang baru kita cek. 12 meter nak tukar kepada meter. So, dekat sini, okay, unit dia adalah unit yang sama. Meter nak tukar kepada meter. So, tak ada apa-apa perubahan yang berlaku untuk nilai di sebelah atas. Okay. So, maka nilai sebelah atas kekal 12M. Okay. Tak ada perubahan. Sebab apa? Sebab dia M nak tukar pergi M juga. Nak pergi unit yang sama, tak perlu buat apa-apa. Okay. Kemudian, yang bawah. So, yang bawah, okay, kita ada 1 saat. So, ingat bawah ni sentiasa bernilai 1. Okay. So, saat nak tukar pergi minit. So, tengok balik jadual yang cikgu bagi tu. Okay. Saat nak pergi minit, mesti bahagi dengan 60. Okay. So, letaklah kat bawah ni. 1 bahagi dengan 60. So, bila soal nombor simple macam ni, okay, awak boleh masukkan terus dalam kalkulator lah. Okay, 12 per 1 bahagi 60. Okay. Macam mana nak masukkan dalam kalkulator? Okay, 12 bahagi 1 per 60. Okay, masukkan macam ni. Okay. Ataupun 12 per 1 bahagi 60. Pun boleh juga. Okay, jangan pakai dua-dua simbol per je. Pakai dua-dua simbol per, dia jadi lain. Sekejap. 12 bahagi 1 per 60. 12 bahagi 1 per 60. 12 per 1 bahagi 60. Okey, sekejap. Yang ni kena letak kurungan 12 per 1 bahagi 60 kena duduk dalam kurungan. Okay, tidak nanti jawapan dia jadi tak sama. Okey. Sebab kalkulator ni, okay, bila kita masukkan tanpa kurungan, okay, contoh katalah 12 bahagi 1 per 60. Okay, awak letak macam ni tanpa kurungan dekat dalam kalkulator. Okay. Kalkulator dia tak kira 12 bahagi 1 per 60. Kalkulator dia akan baca 12 bahagi dengan 1 dulu, baru dia perkan dengan 60. Okay, jawapan jadi lain dah. Okay. Sebab tu kena letak kurungan. So, dapat berapa? Siapa dapat? Dapat berapa? Boleh bagi tahu? Siapa-siapalah. 720. 720. Okey, 720. Okey. So, dalam meter per minit, nilai dia adalah 720 M min negatif 1. Boleh faham tak? Ada siapa-siapa yang tak faham? Boleh tanya sekarang sebelum cikgu bagi soalan. Okey, cikgu dah bagi soalan. Okey. Lagi awak tak boleh buat. Okey, sebab tak faham. So, tak faham, tanya sekarang sebelum cikgu bagi soalan. Amir, Haziq, boleh faham tak? Boleh ke? Boleh. Okey. Muhammad, Haziq, boleh faham tak? Boleh ke? Amirul, boleh faham?
Boleh ke? Boleh. Nafis, boleh faham tak? Boleh ke? Boleh. Joshua? Boleh cikgu. Boleh. Patricia, okey? Boleh faham? Okey. Pak Ika, boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh, okey. Alisha? Boleh. Boleh. Okey. Cuba buat yang ini. Okey. Dua soalan Okey, dua soalan. Hantar kat Telegram yang dah siap.
21. Patricia, unit jangan lupa letak
Okay. Jangan letak nombor saja, kena letak unit sekali. Okay, unit jangan lupa letak Okey cikgu. Okay. Aish. Ya. Macam mana awak tekan 21/1000 bahagi 1/3600? Awak tekan dalam kalkulator macam mana? Macam dalam ni lah. Buku. Macam yang cikgu tunjuk. Ha. Tapi jawapan sepatutnya lain tu. Kalau awak tekan macam cikgu tunjuk, patutnya jawapan dia bukan yang macam awak dapat tu. (21/1000) bahagi 1/3600. Cuba cek balik. Bisa. Betul tak? Betul. Saya betulkan. Okey. Pak Ika, tolong tengok yang awak salin tak tadi yang cikgu suruh salin pertukaran unit tu. Pak Ika ada salin tak? Pak Ika ada salin tak? Pak Ika? Pak Ika ada salin tak yang cikgu bagi pertukaran unit tadi tu, awak salin ke tak? Yang cikgu buat arrow tu, kilometer pergi meter, meter pergi sentimeter tu, awak salin ke tak? Ada tu. Ada. Okey. Kilometer nak pergi meter darab berapa? Ada. Kilometer nak pergi meter kena darab berapa? Kena darab berapa Pak Eka? Kilometer nak pergi meter. Seribu.
Kena darab? 1000. Kena darab 1000. Okey, soalan A. Awak buat kilometer nak pergi meter kan? Tapi awak darab berapa? Betulkan Tak balik. 100. Nafi, soalan A mana? Soalan pertama mana? Awak hantar soalan Syah, mana? A tengah hantar buat. soalan? A tengah A buat, tengah buat. B salah ni. Soalan B tu awak tulis tu betul. Tapi kenapa jawapan jadi lain? Tak. Awak masukkan mana langkah kereta betul ke tak? Cuba Masuk check ke? balik. Lain banyak tu, bukan lain sikit, lain banyak. Kena check balik. Kenapa jadi lain pula ni unit soalan? Siapa ni? Alisha. 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 Boleh cakap tak? Oh, Alisha. Alisha, boleh cakap tak? Ini nak betulkan awak punya jawapan ni. Alisha, boleh cakap tak? Amir Haziq, Muhammad Haziq, Amirul, mana jawapan anda? Cepat sikit. Nampak lama sangat. 2 soalan je, bukan 20 soalan. Tadi cikgu tanya dah Jangan cakap cikgu tak tanya Cikgu tanya dah tadi. Siapa tak faham, tolong tanya. Semua cakap faham. Alisha. Alisha ni hantar jawapan. Awak boleh reply cikgu tak, Alisha? Boleh cakap tak, Alisha? Tak boleh cakap pun reply message balik je. Kok ada masalah. Okey. Mana yang lain? Okey, yang dah siap. Okey, cikgu bagi lagi 2 soalan ni. Sementara tunggu yang lain ni, tak hantar-hantar lagi. Cikgu tak tahu dia orang buat apa. Okey, siapa yang dah siap?
buat lagi 2 soalan ni. Muhammad Haziq. Ya go. Mana? Tengah buat Tengah buat, takkan satu soalan pun tak siap lagi. Amirul, dah. Dah hantar. Dah belum? Hantar. Amir Haziq, dah belum? Ikut. Nak hantar kat chat boleh ke? Hantar kat chat, kenapa? Ni. Phone saya hilang. Telegram tak boleh buka. Hantar kat chat. Boleh, tapi jangan hantar kat everyone, hantar kat cikgu je. Macam mana? Macam mana? Awak klik dekat nama cikgu je. Boleh tak? Boleh tak? Klik dekat nama cikgu. Ada button, button 3 dot tu kan? Ada tak? Boleh? Ada. Boleh? Tekan. Awak tekan kat situ, ada tak? Ada tak function send message? Tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Sekejap Yalah Haziq. Tak apalah, awak hantar je lah dekat chat tu. Amirul, mana? Cikgu, saya punya WhatsApp tak boleh buka cikgu. Awak punya WhatsApp tak boleh buka? Macam-macam alasan lah ini. Bukan WhatsApp, Telegram tak boleh buka. Habis WhatsApp boleh buka? Tak boleh buka. WhatsApp? WhatsApp boleh buka, hantar kat WhatsApp lah. Tak nak. Hantar kat WhatsApp. Amir, hantar dekat chat. Saya nak tengok jawapan awak. Muhammad Haziq, mana Muhammad Haziq? Letih ni. Nafis, mana Nafis? Sekejap. Apa yang awak merepek ini, Mirul?
Amirul. Ya. Oh, okey. Yang awak tukar ni betul dah. Yang soalan A. Okey. Soalan A ni salah lah. Soalan A tu 108 kilometer tu nak tukar kepada unit apa, Amirul? Oh. Ha? Awak nak tukar kepada unit apa? Ha, M tu apa? M. M tu millimeter. M lah, M. Minit. Dah kenapa milimeter pula M? M unit apa? M. Minit. Dah kenapa M unit minit pula? Minit M-I-N. Kalau minit dia pakai M-I-N. Kalau M sahaja tu M sahaja tu adalah meter. km kilometer. M tu adalah meter. mm milimeter. cm sentimeter. J jam. Minit. Okay, minit. S saat. Amir, awak punya jawapan tu awak bahagi ke tidak? Kenapa banyak sangat nilainya? Soalan A tu Amir. Soalan A. Dah ego. 108 kilometer. So nak tukar kepada meter, kena buat apa? kilometer nak tukar kepada meter, kena buat apa? Darab 1000. Darab dengan 1000. Okey. Okey, nak tulis macam mana? Tu cikgu tak boleh tengok awak punya jalan kerja, so cikgu tak tahu awak kira macam mana. Macam mana nak tulis? First sekali nak tulis macam mana? 108 darab 1000 per 1 bagi 60 bagi 60. Okey, 108 darab 1000 1 bahagi 60 bahagi 60. Okey, kenapa bahagi 60 bahagi 60? Awak daripada unit apa nak pergi unit apa? Saat. Yelah, daripada apa nak pergi apa? Dari apa nak pergi saat tu? Dari unit apa? Jam. Dari unit jam. Cuba tengok balik jadual yang cikgu bagi yang awak kalian tu. Jam nak pergi saat kena bahagi kah? Jam nak pergi saat kena buat apa? Darab. Kena darab, nak bawa bahagi, lepas tu nombor buat jadi besar. Tukar balik. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Ya. Awak ni kalau cikgu tak panggil ni, memang tak ada lah. Mana yang awak dah buat? Tadi cikgu tanya awak, awak kata awak faham. Mana jalan mana latihan awak mana?
Nafis, unit jangan lupa letak. Okey. Okey, 30 tu 30 apa? 30 Ya. 30 kucing ke? 30 unta ke? Okey, unit Kumpul. letak. Jangan Kumpul letak tadi nombor, nombor saja. Oh, tidak 30. Okay. Okey. Bukan macam ni tulis dia Aziz. Kenapa awak tak ikut apa yang cikgu tunjuk? Kenapa awak buat lain daripada yang cikgu tunjuk? Cikgu tunjuk banyak contoh. Kenapa jalan kerja awak tak sama macam yang cikgu tunjuk? Sebab tu awak dapat jawapan apa pelik-pelik. $21 bahagi dengan 1,000 per saat nak pergi jam. 1 bahagi 60 bahagi 60. Sampai dekat sini betul lah awak buat dah ni. Lepas tu kenapa jalan kerja selepas tu jadi berterabur jadi lain? Tengok cikgu buat kat sini Aziz. 28 bahagi 1,000 per 1 bahagi 60 bahagi 60. Macam mana cikgu tulis seterusnya? Ni macam ni cikgu tulis. Kenapa awak tak ikut macam ni? 28 bahagi 1,000. Keluarkan jawapan bentuk pecahan, letak macam ni. Per kan dengan bentuk, kalau dapat bentuk pecahan juga, dua-dua nombor pecahan letak macam ni. Bila nak kira, tukar bentuk macam ni. Bila nak kira masuk dalam kalkulator. So dekat sini 21 bahagi 1,000, so 21 per 1,000. Jangan letak asik, jangan letak bersepah-sepah. Dia 21 per 1,000. Lepas tu dekat tepi dia 1 per 3,600. Kenapa duduk kat tepi? 1 bahagi 60 bahagi 60 tu duduk bawah per. So jawapan kita pun duduk bawah per jugalah. Janganlah tukar tempat ke tempat lain. 1 per 3,600 letaklah bawah ni. Bila nak kira, tukar bentuk pecahan, tukar bentuk operasi dia, tukar bentuk bahagi, pakai bahagi ni dekat dalam kalkulator. Masukkan bentuk pecahan tu. Cuba kira balik Aziz dapat apa? Jawapan awak salah tu. Okay. Jangan yang dah hantar yang soalan CD tu, dah kena bawa nak check. Amirul hantar balik yang betul yang salah tadi. Jam per minit, jam pergi minit. Asma, salah ni Asma. Kilometer pergi meter. Soalan C, soalan C. Kilometer pergi meter. Haziq, dapat apa bahagi tu Haziq?
21 per 1000 bahagi 1 per 3600 dapat apa, Zik? 75. Ha? 775. Mana dapat 75? Ada nombor dia lagi. Takkan awak dapat 75 saja? 75.6. 75.6. Ha, kena ambil 75.6 lah. Mana boleh ambil 75 saja? 75.6 mana sama dengan 75? Ha, soalan A pun soalan yang jenis yang sama lah, cuma unit je tak sama. Cara buat jalan kerja tu sama macam ni, ikut sama macam ni. Jangan buat jalan kerja macam lain. Amir Haziq, apa jawapan nombor 1A? Ni boleh pula hantar Amirul. Amirul. Elok je hantar ni ha. Kata tak boleh hantar tadi. Oh tak. Kita Ha? Kata tak boleh hantar dekat sini. Awak dah hantar belum? Ni ada ni apa Tu- jawapan yang tu Ni jawapannya. tu belum. Ini belum. Ini baru sampai, mesej baru belum. sampai ke apa? Pula. Siapa yang cikgu dah tanda soalan A dengan B, sambung buat C dengan D Yang belum habis A dengan B, hantar dulu. Salah meh. Satu 108 kilometer nak tukar pergi meter macam mana meh? Ameh? Jarak 108. Ha? Jarak 1000. Jarak 1000. Oh. Okey, macam mana nak tulis ni? 108 108 jarak 1000 jarak 1000. Kemudian per per 1 jarak 60 okey, jarak 60. jarak 60. Okey, kira yang atas dulu. Atas dapat berapa? Jangan kira semua ni dalam kalkulator, jangan. Kira atas dapat berapa, bawah dapat berapa, keluarkan dulu. Atas dapat berapa? 108,000. 108,000. Okey, 108,000. Bahagi dengan 3,600. 3,600. Ha, cuba bahagi. Ha, dapat berapa? Berapa? Bagi dapat apa? 30. Ha. Macam mana awak dapat 3? Tak cukup Faham buat tak, kosong Amir? ni tadi. Tak cukup kosong, jawapan salah juga. Tak boleh tak cukup, mesti kena cukup. Boleh faham tak, Amir? Faham ke? Boleh Okey. Buat C dengan soalan D tu. Soalan kedua awak tu betul. Soalan B betul.
Sekejap yang dah hantar soalan C dengan D. Sekejap Cikgu nak check satu ni sekejap. Nafis, D salah Nafis. Okey, siapa yang dah hantar soalan D, check Telegram balik. Okey. Yang C tu betul ya? C betul. Okey. Okey, Batrisha. Okey, Batrisha boleh keluar dulu Batrisha. Terima kasih. Cikgu. Asma boleh keluar. Aish boleh keluar. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, baik. Pak Ika boleh keluar. Terima kasih, cikgu. Aisyah boleh keluar. Aisyah Humaira, okey. Boleh keluar. Yang cikgu tak sebut nama jangan keluar lagi Ni yang cikgu bagi kat whiteboard tadi, Aziz. Tunggu awak punya jawapan. Cikgu boleh tolong tak? Saya tak tahu buat C. Tak tahu buat C. Okey, awak tukar dulu bentuk pecahan. Tukar bentuk pecahan dulu. Tukar bentuk pecahan dia jadi apa? Step dia sama saja. Semua soalan step sama. Cuma unit saja lain-lain. So first step mesti tukar bentuk pecahan. So tukar bentuk pecahan dia jadi macam mana rupa dia? Tadi tukar saya over. Tukar bentuk pecahan dulu. Tukar bentuk pecahan dulu. Jadi apa? Tak, you tukar bentuk pecahan dulu. Jadi tukar bentuk pecahan. 96 kmj negatif 1 tu tukar dalam bentuk pecahan. Macam mana rupa dalam bentuk pecahan? Belum nak tukar unit lagi. Belum nak tukar pergi meter per minit, meter minit lagi. Tukar 96 kmj tu dalam bentuk fraction. Kan itu step pertama cikgu ajar. Tukar bentuk fraction. So tukar bentuk fraction nak tulis apa? Macam you buat tadi, soalan A, soalan B. Macam mana you buat soalan A, soalan B? Samalah macam soalan C. Tukar bentuk pecahan dulu. Dan baru you tengok nak tukar dia dari apa ke apa. Adik, buat soalan A. Soalan A mana? Unit mana unit? Unit pun tak ada. Yang ni awak copy cikgu punya ni. Apa unit dia? 30 tu 30 apa? Ini yang cikgu bagi tadi Mirul. Awak pun sama juga. Nampak sangat copy cikgu punya. Unit pun tak ada. Cikgu kira tak habis ni. Saja cikgu kira tak habis. Cikgu biar macam ni je. Awak hantar kat cikgu. Jawapan tu nombor tu betul lah. Tapi unitnya mana unit? Unit tak ada. 30 tu 30 apa? 30 ringgit ke? 30 kg ke? 30 rupiah ke? Letaklah unit. Unit apa yang awak tukar?
Okey, Nafis. Boleh keluar Nafis. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Amir Haziq. Ni masalah ni hantar dekat chat ni. Cikgu nak bagi tahu awak jawapan awak tu betul ke tak. Nanti salah Haziq. Mana ada unit macam tu. Awak nak tukar unit pergi unit apa? Tengok soalan. Soalan tu 108 km per J negatif 1 tu nak tukar kepada apa Haziq? Amir boleh keluar Amir? Haziq? Cikgu. Main rembat ya unit. Soalan yang awak buat tu nak tukar kepada unit apa? (108 km J negatif 1 tu nak tukar kepada unit apa Haziq? Haziq, soalan 108 km J tu nak tukar kepada unit apa? Soalan dia suruh tukar kepada unit apa? Haziq? Ya. Cikgu panggil awak ni. KMJ negatif 1 nak tukar kepada unit apa? Dekat soalan ni dah ada tulis kan nak tukar kepada unit apa? Unit. Yang cikgu buat arrow tu, arrow ni tukar kepada unit apa? Meter. Meter apa? Meter saat. Meter per saat. Yang awak tulis kilometer buat apa? (30 kilometer). Kenapa 30 kilometer? Kita bukan nak cari jarak, kita nak cari tukar unit laju. Ikutlah soalan. Soalan nak tukar kepada unit apa? Itulah unit kepada jawapan awak. 30 ms negatif 1 lah. Kenapa 30 km? Amir, boleh keluar Amir? Alisha tadi. Alisha, cikgu nak cakap dengan awak tadi, awak tak ada. Cikgu nak betulkan soalan A dengan soalan B, tapi awak dah hantar C sampai D. A dengan B tu salah lagi tu. Soalan A tu, dia suruh tukar kepada unit apa Alisha? Kalau awak tak tahu nak sebut huruf dia pun cukup lah. Tukar kepada unit apa? MS. MS negatif 1. Kenapa jawapan awak M min negatif 1? Sama juga dengan soalan B. Soalan B nak tukar kepada unit apa? KM per jam. KMJ kan? Awak buat unit apa? Minit per saat. Kenapa jadi lain? Kenapa tak sama macam yang diminta?
Soalan A tu salah unit. Soalan B tu salah teruslah. Okey, nombor dia pun salah. Bukan setakat unit dia salah, nombor pun salah juga. Kena betulkan balik soalan B. Soalan A betulkan unit dia, bukan M min. Okey. Ikut soalan lah. Okay. MS negatif 1 dan MS negatif 1 lah. Soalan C pun tak betul. Soalan C tu awak darab dengan 100 darab dengan 10. Cikgu pun tak sure awak ambil daripada mana. Sebab itu unit masa. Unit masa mana ada darab dengan 100 darab dengan 10. Unit masa semua darab atau bahagi dengan 60. 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Mana ada nilai 110, 100 atau 10, itu unit untuk jarak. Jangan campur aduk, awak campur aduk habis tu. Betulkan soalan B dulu. MS negatif 1 bukan tulis macam tu, Aziz. Cikgu tulis lain, awak tulis lain. MS kuas negatif 1 tu bukan duduk macam ni, Aziz. MS negatif 1 itu dah jadi apa dah? MS tolak 1. Mana ada cikgu tulis macam tu? MS negatif 1 tu kecil je atas S tu. Dia kuasa negatif 1. Tak payah hantar balik, betulkan je. Okey. Settlekan soalan C, D tu. Sekarang. Amirul, soalan C, D mana? Mirul. Keluar. Belum dia. Amirul, saya tekan soalan C, D. Joshua, okey tak? Cikgu, saya tak boleh buat. Tak boleh buat? Okey. Soalan C tu, cikgu suruh awak tukar kepada bentuk pecahan. Macam mana awak tukar kepada bentuk pecahan? Ya. Macam mana nak tukar kepada bentuk pecahan? Ini J kuasa negatif 1 kena duduk dekat mana? Bawah. Duduk dekat bawah. So dia jadi apa? 96 km over 1 jam. Okey, 96 km over 1 J. Okey. So nak tukar kepada, so sini bentuk pecahan jadi apa? Sekejap Yang huruf min, M min tu nak tukar bentuk pecahan dia jadi apa?